Sejarah Masjid Muhammadi di mana Masjid Besar Kota Baru mula didirikan pada tahun 1867. Masjid ini asalnya ialah sebuah masjid kayu yang terletak di pinggir Sungai Budur, seberang Palu, sebelum dipindahkan dari tapak asalnya kerana ancaman banjir yang sering melanda. Tidak terdapat sumber sahih yang menyatakan tarikh sebenar masjid ini mula dibina, tetapi ianya dipercayai telah wujud semenjak zaman pemerintahan Sultan Muhammad II yang memerintah Kelantan pada 1837 hingga Oktober 1886. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa masjid ini telah dibina lebih awal lagi, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad I antara tahun 1801 hingga 1837. Pada tahun 1921, sebuah bangunan baru iaitu bangunan induk mulai dibina bagi menggantikan bangunan sedia ada daripada kayu. Istiadat perletakan batu asas masjid ini telah disempurnakan oleh baginda Al-Sultan Ismail Ibni Al-Marhum Sultan Muhammad IV pada 27 hari bulan Ogos 1922. Luas dewan sebahaya masjid baru ini ialah 116 kali 62 kaki, tidak termasuk ruang serambi kiri dan kanan yang masing-masing berukuran lebar 20 kaki. Luas keseluruhan bangunan masjid ini ialah 1,600 kaki persegi serta mempunyai 4 buah menara yang setiap satunya setinggi 70 kaki. Sebuah daripada menara ini berhias 4 buah jam besar yang dapat dilihat dari keempat-empat penjuru masjid ini. Sebanyak 360,000 telah dibelanjakan oleh Mahir bagi memerihi bangunan baru yang dianggarkan dapat menampung seramai 2,400 orang ahli jemaah dalam satu masa. Masjid ini mula dibuka dengan rasminya pada hari Jumaat 31 Julai 1931 oleh baginda Sultan Ismail bin Al-Mahrum Sultan Muhammad keempat. Pada hari tersebut, masjid besar ini telah dimasyurkan dengan nama baru iaitu Masjid Muhammadi Kota Baru yang mengambil nama sempena nama Sultan Muhammad keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengajukan soalan iaitu sebagai pekerja masjid ini, apakah tanggungjawab anda di sini? Saya di sini sebagai masjid tour guide coordinator ataupun dalam bahasa Melayunya penyelaras masjid, pemandu pelancong masjid. Jadi saya di sini sebagai orang untuk entertain ataupun melayan pengunjung-pengunjung, terutamanya pelancong, dan kita fokus kepada pelancong bukan Islam lah. Tapi saya juga akan bagi penerangan ataupun explanation ataupun presentation slide pada pengunjung yang dalam grup lah. Walaupun diorang Islam, kita bagi presentation dan diorang akan tulis surat pada kita, so kita akan bagi penerangan tentang masjid pada mereka lah. Soalan yang kedua saya adalah, bagaimanakah anda merancang dan menguruskan kegiatan di masjid ini? Saya sebab saya fokus tugas saya fokus kepada pelancong bukan Islam. So, biasanya kita akan adakan program-program yang berkaitan dengan non-Muslim lah. Kalau kita sebagai orang Islam ni, kita boleh namakan macam program dakwah di dalam masjid lah. So, jadi kita adakan program-program untuk memberi penerangan ataupun pendedahan tentang Islam kepada non-Muslim ataupun dakwah kepada non-Muslim lah. Contohnya kita ada program buka puasa bersama non-Muslim, program sambutan hari raya bersama non-Muslim. Lepas tu kadang-kadang kita ada melawat ke kuil untuk mengadakan curriculum ataupun adakan hubungan baik sesama mereka lah. Soalan yang ketiga saya, apakah pendapat anda tentang pendidikan agama kepada Muslim dan bukan Muslim? Okey, kepada Muslim, of course, sebagai Muslim kita nak improve ataupun nak perbaiki diri kita dari hari ke hari. Jadi sebagai Muslim memang kita ilmu agama ni, walaupun di samping ilmu akademik lain untuk kita teruskan hidup sebagai manusia di dunia, tapi ilmu agama penting untuk kita teruskan hidup ataupun untuk kita bersedia untuk di akhirat. Kita tak boleh lari daripada belajar ilmu agama sebab kita nak beramal ataupun nak beramal untuk bersedia di akhirat nanti. Tapi sebagai non-Muslim, satu,
kenapa mereka perlunya pendidikan agama, terutamanya agama Islam kepada mereka. Satu, untuk mereka faham orang Islam lebih baik lagi, dan untuk mereka clearkan ataupun untuk menjelaskan kepada mereka misconception ataupun salah faham mereka terhadap Islam. Contohnya, mereka tidak boleh datang ke masjid. Contohnya, mereka beranggapan Muslim tidak boleh sentuh anjing. Tapi sebenarnya Muslim boleh sentuh anjing. Contohnya kalau kita terpaksa menolong anjing. Tapi lepas tu sebenarnya sama lah. Adanya bukan kita tak boleh sentuh langsung. Jadi banyak benda-benda yang boleh kita clear. Kita buat dia orang clear tentang Islam. Yang Islam itu sendiri tidak bermusuh dengan non-Muslim. Supaya mereka faham yang kita adalah bukan ancaman kepada mereka. Nombor dua, kenapa mereka perlu memahami tentang Islam? Ya, kita nak berdakwah kepada mereka. Kita nampak macam kita memberi penerangan tentang Islam, kita juga sebagai Muslim kita menyebarkan agama kita supaya mereka insya-Allah masuk Islam, dan insya-Allah itu menjadi salah satu amal pahala kepada kita. Soalan terakhir saya, apakah pandangan anda tentang reka bentuk corak masjid ini? Okey, masjid ni dibina pada agak lama. Dulu berasal daripada kayu. Dibina pada tahun 1867. Masa tu dia ada seni bina Melayu lah. Tapi sekarang ni bangunan tengah, bangunan utama ni dibina pada zaman British pada 1921. Dan dia punya perasmian pembukaan pertama pada 31 Julai 1931, hari itu hari Jumaat. Itu adalah solat Jumaat pertama lah. Dan masjid ini mempunyai seni bina, ada pengaruh Rom dan juga Inggeris. Kita boleh tengok dekat dia punya ukiran-ukiran pada tiang-tiang kah. Reka bentuk luaran Masjid Muhammadi. Masjid ini mempunyai unsur Melayu tradisional, dan setelah dibina semula, masjid ini juga mempunyai unsur-unsur dari kolonial British dan rekaan Mughal. Masjid ini terdapat 3 menara tinggi yang dicat berwarna emas. Seterusnya, tangga yang menghubungkan tingkat tertinggi Kubah adalah daripada rekaan yang sangat istimewa, dan juga terdapat satu beduk besar yang diletakkan di dalam perkarangan masjid. Masjid ini mempunyai satu menara dan satu kubah yang dibina berbentuk segi empat. Untuk kenali zaman dulu, kita tunjuk sini suruh bina, suruh gali kelangka. Sampai sekarang lah kita masih guna. Memang tak ada yang kita guna untuk hak alih ke itulah masjid. Masjid Muhammadi ini mampu menampung seramai 2,400 orang jemaah dalam satu masa. Dalam masjid ini terdapat ruang solat utama yang digunakan sebagai tempat menunaikan solat bagi jemaah lelaki. Masjid ini mempunyai 2 arah ruang solat. Terdapat juga ruang solat tambahan untuk menampung kapasiti jemaah yang ramai dalam satu masa, dan ianya diperbuat daripada batu marmar. Quran juga turut disediakan dan disusun atas rak yang terdapat dalam masjid tersebut. Bangunan masjid ini juga terdapat bilik-bilik khas, iaitu pejabat imam dan ruangan mesyuarat. Masjid Muhammadi ini juga merupakan sebuah pusat pengajian Islam. Pada zaman Tok Kenali, terdapat beberapa tenaga pengajar yang terkenal, termasuklah Tok Kenali. Pada zaman itu juga ramai yang datang dari Kemboja dan Petani untuk mempelajari pengajian Islam. Pusat pengajian Islam ini masih diteruskan sehingga kini. Selain itu, masjid ini bukan sahaja mempunyai pusat pengajian Islam, malah terdapat juga sebuah pusat tadika untuk kanak-kanak. Ada 3 dewan muslimat, bangunan utama untuk muslimin. Lepas tu tadi tempat orang ngaji tu dewan bangunan kilik kita panggil. Untuk solat Jumaat kita guna 3 lah. Boleh muat hampir 5,000 orang dalam satu masa.